Apa nih? Tahu lah. Betul. 20 tahun epilog luka kerjaan Johor Riau. Hah? Hah? Tahu ke? Tidak. Oh. Cuma, Coba. Tahukah Anda, pada akhir abad ke-17 hingga abad ke-18, Kerajaan Johor Riau telah mengalami 20 tahun permasalahan. Daripada pembunuhan Sultan sehingga penguasaan Bugis. seterusnya dalam 20 tahun permasalahan kerajaan Johor Riau, kerajaan Riau juga telah menyaksikan peristiwa gelap, yaitu peristiwa pembunuhan ke atas Sultan Mahmud Shah II yang dilakukan oleh Megat Cirirama. Di kota tinggi, yaitu pusat kerajaan Johor Riau, pada Oktober 1699, Sultan Mahmud Shah II telah dibunuh oleh Megat Cirirama karena Megat Cirirama ingin membalas dendam ke atas Sultan Mahmud Shah II yang telah membunuh istrinya, yaitu Dang Anum. Kematian baginda ini juga dikenali sebagai mangkat marhum dijulang. Dikarenakan Sultan Mahmud Shah II ini tiada zuriat, jadi dia merupakan keturunan terakhir dari Kesultanan Melayu Melaka. Laut Johor Riau yang dulu sibuk berdagang kini mulai sepi karena pedagang-pedagang mulai takut untuk berlabuh di Laut Johor karena orang laut tidak menjaga keselamatan Laut Johor karena karena tidak ada sultan yang berdarah dari Bukit Siguntang. Institusi bendahara ini merupakan institusi tradisional yang kurang dimengerti apatah lagi difahami oleh masyarakat Melayu pada hari ini. Mereka coba menyamaratakan institusi bendahara ini sama seperti institusi Perdana Menteri yang terdapat dalam corak pemerintahan di negara kita pada hari ini. Jadi peristiwa 20 tahun epilog luka kerajaan Johor Riau ini memperlihatkan Bendahara Tun Abdul Jalil Shah mengangkat dirinya sebagai sultan dengan gelaran Sultan Alauddin Riayat Shah yang keempat. Walaupun Baginda berjaya mengangkat dirinya sebagai sultan, namun ia bukanlah perkara yang mudah, karena tindakan Baginda ini sangat bertentangan dengan peraturan pemerintahan tradisional Melayu. Sebagai contoh, Baginda telah mengubah tarafnya, yaitu dari seorang berdarah merah kepada seorang yang berdarah putih. Sebagai contoh, Baginda menukar gelarannya, yaitu dari seorang tun kepada seorang sultan. Keadaan ini juga menyebabkan berlaku pergolakan budaya politik dan pemerintahan dalam kerajaan Johor Riau. Karena tidak ada lagi dalam sejarah Melayu masalah yang timbul seperti ini. Tambahan pula, anak-anak Baginda juga mengubah gelaran mereka dengan menggunakan gelaran Tengku. Sepanjang era pemerintahannya, yaitu dari tahun 1700 sehingga 1718, berlaku pergolakan politik yang sangat hebat di kerajaan Johor Riau. Ada golongan yang menentang dan ada juga golongan yang menyokong. Keadaan ini menggugat kekuatan kerajaan pusat. Selain tidak mendapat sokongan, kelemahan keselamatan di perairan, seterusnya kelemahan kepribadian Baginda juga menjadi asbab utama kepada berlakunya pergolakan politik di Johor Riau pada masa itu. Tambahan pula, Baginda selalu bergantung kepada Bendahara Tun Mas Anum dan Raja Tun Mahmud. Keadaan ini menyebabkan berlakunya atau timbulnya kekeliruan dalam kalangan masyarakat, serta mereka tidak berpuas hati karena timbulnya persoalan siapa sebenarnya pemerintah di kerajaan Johor Riau.
Selepas Tun Abdul Jalil mengangkat diri beliau sebagai Sultan Johor dan menduduki tahta kerajaan Johor, pemerintahan beliau telah mengalami banyak cabaran dan suasana kerajaan Johor yang kacau bilau. Setelah hampir 18 tahun, dinasti bendahara yang diasaskan oleh Sultan Abdul Jalil ini pun berakhir kerana disebabkan kedatangan Raja Kecil dari Siak pada 1718. Kecil mendakwa beliau ialah pewaris sah dan putera kepada Sultan Mahmud II. Kecil ini ialah anak kepada Sultan Mahmud II yang mempunyai hubungan dengan Encik Po, bindiknya. Kecil telah memasang pelbagai strategi dan beliau mendapat kedaulatan dan pengaruh yang besar daripada kerajaan Minangkabau. Pada akhirnya, pada 1718, beliau menyerang Melaka dan menaiki tahta kerajaan Johor dan menabalkan beliau sebagai Sultan Johor. Sekian. Namun, pergolakan politik di Kerajaan Johor Riau terus berlaku semasa era pemerintahan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Pergolakan politik ini berlaku disebabkan oleh penyerangan Raja Sulaiman, iaitu putera kepada Sultan Abdul Jalil Riayat Shah IV, untuk mengembalikan dinasti bendahara. Raja Sulaiman meminta bantuan upu-upu 5 Bugis bersaudara untuk membantunya dalam melakukan penyerangan terhadap Kerajaan Johor Riau pada ketika itu. Raja Sulaiman menjanjikan sebuah jawatan politik yang penting dalam Kerajaan Johor Riau sekiranya upu-upu Bugis ini mahu bekerjasama dengannya. Melalui bantuan upu-upu Bugis 5 bersaudara ini, Raja Sulaiman berjaya menewaskan Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah dan seterusnya ditabalkan menjadi Sultan Kerajaan Johor Riau. Gelaran baginda ialah Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Selepas baginda menaiki tahta, baginda melantik Daeng Marewah sebagai Yang Tuan Muda Johor yang pertama dalam pensejarahan politik dan pentadbiran Kerajaan Johor Riau. Hal ini kerana baginda telah berjanji dengan upu-upu Bugis ini untuk memberikan jawatan yang penting dalam Kerajaan Johor Riau. Jawatan ini sebenarnya sangat penting dalam Kerajaan Johor Riau kerana ianya melebihi kuasa sultan itu sendiri pada ketika itu. Dan jawatan ini hanya diberikan kepada orang-orang Bugis sahaja secara turun-temurun. Jadi dengan pelantikan Daeng Marewah sebagai Yang Tuan Muda Johor dalam Kerajaan Johor Riau ini menjadikan kemunculan kuasa politik Bugis dalam politik di Tanah Melayu. Kesimpulannya, dalam tempoh 20 tahun yang penuh pergolakan, Kerajaan Johor Riau melalui 4 peristiwa politik penting. Bermula dengan pembunuhan Sultan Mahmud Shah II pada tahun 1699, diikuti kemasukan orang Bugis secara besar-besaran ke dalam struktur sosial dan politik. Kesan daripada peristiwa ini, negeri-negeri di bawah naungan Johor Riau mula membebaskan diri daripada pengaruhnya. Menjelang abad ke-18, Bugis muncul sebagai kuasa dominan dalam politik Tanah Melayu, sehingga era ini dikenali oleh sarjana sebagai Dinasti Bugis.